Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Billion adalah satu jumlah yang besar. Sebab itu kalau kita tengok orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, jumlahnya adalah 200 billion USD aset yang beliau ada. Dan di Malaysia, antara lelaki yang terkaya iaitu Tan Sri Syed Mokhtar, yang mana beliau rata-rata ada lebih kurang 8 bilion. So, bilion adalah satu jumlah yang cukup besar. Manakan tidak, kosong di belakangnya sahaja ada 9 kosong. Kenapa saya berkata begitu sebagai mukadimah untuk kita hari ini? Kerana tahukah anda, billions of people around the world ada dalam kemiskinan. Billions of people. Maknanya apa? Jumlah yang besar daripada jumlah manusia ada dalam kemiskinan. Sebagai contoh, 7.8 bilion adalah jumlah penduduk muka bumi. Bayangkan kalau 10% daripadanya, 20% daripadanya, bukankah itu membawa kita kepada 1 bilion ke 2 bilion? Ya, ini adalah jumlah kadar kemiskinan yang ada di atas muka bumi ini. Dan rata-rata, please pay attention, rata-rata daripada jumlah itu, 75% adalah golongan wanita. Kerana berdasarkan kepada kajian menunjukkan bahawa orang perempuan, mereka setiap kali ataupun bila mana berkahwin, mereka akan fokus banyak kepada membina keluarga dan menjaga rumah tangga. Jadi pendapatan sendiri tidak ada. Maka dari situ, majoriti daripada orang yang miskin adalah wanita. COVID-19 membuatkan kita jadi lagi runsing kerana berdasarkan kajian daripada poverty dunia mengatakan disebabkan COVID-19, jumlah tadi akan bertambah kepada 150 juta orang lagi. Tuan-tuan tahu tak, 150 juta orang itu bersamaan dengan kiraan mudah 4 kali negara Malaysia. Kerana penduduk di negara Malaysia ada lebih kurang dalam 33 juta orang. Lebih kurang hampir 4 kali negara Malaysia akan bertambahnya orang miskin di dunia. What is going on? Apa yang berlaku? Mesti ada tindakan yang kita kena ambil. Sebab daripada tahun 1990, seramai lebih kurang 1.2 bilion orang dalam kemiskinan. Sehingga hari ini, hampir 30 tahun, kadar kemiskinan tidak menurun. Sebaliknya, semakin meningkat. Wallahu a'lam. Tahukah anda, selama 30 tahun bermula dari 1990, jumlah kadar kemiskinan adalah seramai 1.2 bilion penduduk dunia, sehingga sekarang jumlah itu tidak berkurang, malah semakin bertambah. Apatah lagi, kadar kemiskinan dunia semakin berubah. Sebagai contoh, sepatutnya untuk seseorang itu keluar daripada kadar kemiskinan ekstrim, mereka mestilah sekurang-kurangnya mempunyai RM8 Malaysia sehari untuk mereka survive. Semua orang tahu kan,
RM8 sehari untuk hari ini, especially di kota raya, memang sangat-sangat tak sesuai. Tapi tak apa, sekadar maklumat untuk kita. Berdasarkan kepada World Bank, RM8 untuk seseorang keluar daripada kemiskinan yang ekstrim. Tahukah anda, RM8 sehari itu seramai 689 juta penduduk dunia tidak mampu menyediakan pendapatan sebanyak itu. Hairan bukan? Kan, betul tak? Kita jadi macam, RM8 sehari, susah sangat ke nak dapat? Okey, simple aja. Saya tanya kepada abang dan kakak yang menonton saya sekarang. Semalam dapat tak RM8? Kalau kita pun semalam tak dapat, apatah lagi mereka yang memang dalam kategori asal sudah miskin. Macam mana nak dapat? Mesti semua dah mula berfikir, bukan? Good. Sebab berfikir akan menunjukkan cara menyelesaikan masalah ini. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri, surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-9, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Okey, samakah orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? No, tak sama. Sebagai contoh, sebab itu salah satu kaedah yang diketengahkan oleh dunia hari ini untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan pendidikan. Abang, kakak, listen very carefully, dengar elok-elok. Pendidikan mampu mengubah hidup. Pendidikan mampu mengubah hidup. Trust me. Sebab apa? Sebab daripada awal lagi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi dalam banyak-banyak ayat adalah Iqra. Dan dalam ayat Iqra yang 5 itu juga semuanya memfokus kepada pendidikan. Contoh, Iqra, membaca, adalah jalan kepada pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ceritakan tentang penciptaan manusia. Ini adalah ilmu, bukan calang-calang orang. Sebab itu, Keith Moore mula mengatakan bahawa Al-Quran ini benar kerana telah menceritakan tentang kejadian manusia secara detail 1400 tahun yang lalu. Faham? Yang ketiga, Iqra, lagi sekali Iqra. Wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama mengajar, qalam itu menunjukkan pembelajaran. 'Allamal insan, lagi sekali 'allama ma lam ya'lam. Lagi sekali perkataan ilmu, ilmu, ilmu. Ini menunjukkan kepada kita 5 ayat pendek itu sahaja memfokuskan kepada pendidikan. Secara tuntas, jelas membuktikan kepada kita pendidikan boleh membasmi kemiskinan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Pendidikan mampu membasmi kemiskinan. Sebagai contoh, yang pertama, dengan pendidikan kita boleh mengeluarkan secara literally, maknanya melalui pendidikan secara langsung kita boleh menyelamatkan kemiskinan. Kenapa? Bayangkan dengan pendidikan yang mana di dalamnya ada 3M, membaca, menulis dan mengira, seramai hampir 171 juta orang yang berada di dalam kemiskinan boleh dikeluarkan sekiranya mereka ada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Maknanya, antara sebab mereka miskin adalah disebabkan oleh pendidikan. Mereka tak mampu membaca, tak mampu mengira dan tak mampu menulis. Bagaimana dengan cara begini untuk membuatkan seseorang boleh naik taraf kehidupannya? Yang kedua, dengan pendidikan, kita boleh meningkatkan nilai pendapatan seseorang. Bayangkan, dalam bentuk pendidikan sekolah biasa sekalipun,
seseorang yang ada SPM dengan orang yang tidak ada SPM berbeza. Abang, kakak, dengarkan kalam ini elok-elok. Bukan saya menunjuk sombong atau berlagak, dan jauh sekali untuk menunjuk-nunjuk. Tapi hidup di dunia ini, pendidikan asas sangat diperlukan. Apatah lagi untuk sekurang-kurangnya mengeluarkan kita daripada tahap kemiskinan. Jadi abang dengan kakak yang sedang belajar sekarang antara orang yang penting dalam masyarakat. Sebab abanglah bukti, kakaklah bukti bahawa dengan pendidikan boleh mengeluarkan seseorang daripada kemiskinan. Yang ketiga, dengan pendidikan yang elok dan betul dan benar, boleh merapatkan jurang di antara orang kaya dan orang miskin. Tahukah anda, setengah kekayaan dunia dimiliki oleh hanya 2,000 orang bilioner dunia sahaja. Maknanya, dunia setengah kekayaannya dikongsi oleh 2,000 orang. Adapun baki lagi 7.8 bilion berkongsi yang setengah lagi. Nampak tak adil bukan? Ya. Jadi dengan pendidikan, mungkin ramai yang akan kata, ustaz, yang kaya-kaya tu pun mereka pandai apa? Kenapa mereka tak? Mereka tidak melalui pendidikan yang betul dan benar. Sebab itu, ketika tampuk kepimpinan Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman Turki Osmaniyah, Abbasiyah, majoriti penduduk yang di bawah takluk negara Islam tidak ada orang yang miskin. Jelas? Okey. Kenapa saya cerita ini bersungguh-sungguh? Sebab tahukah abang dengan kakak, pada tahun 1987-88, ekonomi dunia merudum dan teruk sangat sehinggakan saham menghadapi masalah. Tahun 1997, dunia dikejutkan lagi dengan keruntuhan ekonomi disebabkan oleh George Soros. Kemudian tahun 2007, lagi sekali ekonomi jatuh. 2017, depan mata kita, 3 tahun yang lalu, ekonomi jatuh teruk. Dan sekarang dengan COVID, abang-abang dengan kakak-kakak agak macam mana? Masih adakah ruang untuk kita mengambil remeh pendidikan? Saya rasa tidak. So, jom kita ambil tindakan. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufik.